Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan semua rakan-rakan sekalian. Kami adalah kumpulan pencinta kucing Cat Love. Hari ini kami akan menggunakan forum sebagai pembincangan kami. Saya sebagai pengerusi, sekarang saya memperkenalkan adik-adik kumpulan kami. Yang pertama, Cik Fei Dim Pei Ying. Halo. Yang kedua, Cik Nur Khairul Nizam. Hai. Yang ketiga, Cik Nishantini. Hi everyone. Yang keempat, Cik Nur Azrina. Yang kelima, Cik Nono Asniza. Hi everyone. Dan saya ialah pengerusi hari ini. Keharmonian sosial, pembangunan negara, ekonomi melumbung tinggi, keluarga bahagia. Semua itu dikejar oleh semua orang. Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan berbagai budaya. Hari ini, kami akan membincangkan dua ibarat agama sebagai laporan kami. Yang pertama adalah agama Buddha Malaysia, yang kedua Islam Malaysia. Semua orang tahu bahawa organisasi Buddha terbesar kami di Malaysia adalah Fo Guang Shan. Dan tempel utama terbesar diletak Jincalong Tong Chan Si di negeri Selangor. Sekarang, kita akan membincangkan bagaimana Tong Chan Si menolong masyarakat secara amal. Dan tajuk kami hari ini ialah sumbangan kepelbagaian agama kepada masyarakat. Kumpulan Buddha Malaysia Fo Guang Shan, tujuan mereka ialah mempromosikan agama Buddha melalui budaya, melatih bakal melalui pendidikan, untuk memberi manfaat kepada masyarakat dengan amal, sucikan hati orang dengan amalan bersama. Yang tajuk fokus kami membincangkan ialah 1. Amal, 2. Perubatan, 3. Pendidikan, 4. Kemanusiaan. Sekarang, saya mempersilakan Cik Fia Dim untuk melaporkan tentang amal. Silakan Cik. Salam, saya nama Fei. Menekan amal, Fo Guang Shan telah membunuhkan komuniti amal. Beliau merawat penyakit anak-anak dan orang-orang tua. Tuan Guru Fo Guang Shan mengatakan bahawa dia telah mengurus segala hal dalam hidupnya. Banjir, gempa bumi, taufan, kemalangan udara dan banyak lagi di seluruh dunia. Semua penduduk luar negara telah memberikan bantuan kecemasan dan sumber kewangan. Sebenarnya mereka ingin menyebarkan agama Buddha sehingga kasih sayang Buddha dapat memberi manfaat kepada semua makhluk yang menderita. Filantropi Fo Guang Shan berbeza dengan filantropi biasa. Mereka tidak mahu amal menyebabkan kemalasan dan ketergantungan pada orang. Tidak hanya untuk menciptakan gambaran pendidikan budaya, pandangan yang tepat, amalan dan kebijaksanaan, tetapi juga untuk mempromosikan semangat agama, untuk memberitakan doktrin dan menggunakan dhamma untuk menyelesaikan masalah utama umat. Badan Amal Fo Guang Shan juga merupakan karya budaya dan pendidikan. Mereka menggunakan amal untuk menjaga semua makhluk hidup dan mereka menggunakan pendidikan untuk mengubah kehidupan dan kegelisahan, kesabaran dan belas kasihan, sukarelawan anggota masyarakat dan lain-lain yang terlibat dalam aktiviti kebajikan di Fo Guang Shan Charity Institute adalah tangan dan mata Buddha. Gunakan kata-kata baik untuk bersukacita, mengagumi dan melakukan perbuatan baik. Mengenai perubatan, Fo Guang Shan membuka klinik percuma setiap minggu. Gelombang ketiga wabak COVID-19 di Malaysia Timur dan Sabah dalam keadaan buruk. Dengan semangat rendah dan cinta di dunia, Fo Guang Shan dan Fo Guang Shan Malaysia Association membantu kaki tangan perubatan barisan hadapan di Sabah dan menyumbang lebih daripada RM26,000 belakang perubatan kepada hospital dan penduduk di Sabah. Baik, laporan yang jelas. Sekarang kan saya akan melaporkan tentang pendidikan Fo Guang Shan. Fo Guang Shan mengadakan kelas Buddha sekolah rendah dan sekolah menengah. Setiap hari Ahad, kelas agama Buddha diadakan setiap malam Sabtu hingga petang Ahad. Kali ini, kerana wabak, mereka juga menggunakan pengajian dalam talian. Guru Miao Hao, rekan Fo Guang Shan,
dan Bulat Institute memberitahu pelajar sekolah rendah mengenai kisah bulat pada 30 Mei menggunakan cerita komik untuk bercakap dengan pelajar mengenai kerama. Untuk kebaikan dan kejahatan, galakan pelajar di rumah untuk melakukan perkara yang baik secara fizikal. Bercakap dengan baik dan berhati-hati, akhirnya pemimpin pembaca berdoa untuk keyakinan diri dan dedikasi. Semasa wabak COVID-19, guru-guru akademi kelas Sanhao mengajar pelajar dalam talian setiap hari Khamis hingga hari Sabtu, menjalankan aktiviti pembelajaran kendiri dalam talian dan penjagaan dalam talian. Di samping itu, pada 16 Mei, Ling Yuzhong, Ketua Bahagian Pengembangan Kurikulum Bahasa Cina Kementerian Pembelajaran Malaysia, juga dijemput untuk memberi ceramah dalam talian kepada pelajar, ibu bapa dan guru mengenai cara belajar secara bebas tanpa peperiksaan. Lebih daripada 60 orang mengambil bahagian. Semasa wabak ini, sekolah kelas Sanhao melaksanakan berhenti kelas dan tidak berhenti sekolah, sehingga anak-anak menghargai masa untuk belajar lebih banyak. Sebilangan ibu bapa bersedia meluangkan masa untuk menemani anak-anak mereka di kelas dan menenangkan kepala mereka untuk memajukan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Ini laporan saya untuk pendidikan. Sekarang kan, saya mempersilakan Cik Nishantini untuk laporan tentang kemanusiaan Fokuansan. Silakan Cik. Terima kasih Encik Gan. Selamat sejahtera Puan Rohuda dan rakan-rakan sekalian. Kemanusiaan. Tuan Ju Cheng, Ketua Umum For Guangshan dari Malaysia, mengungkapkan bahawa Malaysia adalah ciri budaya pelbagai etnik dan kita seperti keluarga, menunjukkan keharmonian keluarga. Diharapkan orang yang datang berkunjung dapat merasakan keindahan kuil Buddha dan juga menerima ketulusan For Guangshan berkat kongsi suasana perayaan Tahun Baru. For Guangshandong mengadakan acara Bumi adalah Perlindungan Alam sekitar rumah saya dengan saya. Selepas latihan pemanasan yang dipimpin oleh pemuda For Guang, satu siri aktiviti perlindungan alam sekitar dilancarkan, termasuk menanam pokok, menanam anak benih, membersihkan bilik darjah, membuat enzim, menyapu daun yang jatuh, memungut sampah dan lain-lain. Hampir 300 rakan penyayang bumi berpartisipasi dalam merawat bumi. Tuan Ju Cheng meminta semua orang menghormati alam, menggunakan beg bersedia alam dan menyusun sampah semaksimum mungkin, menjaga persekitaran yang bersih untuk mengelakkan pembiakan nyamuk. For Guangshan Temple Dongzhen mengadakan serangkaian aktiviti untuk merayakan pesta Wesak setiap tahun. Pelbagai dojo kuil ini diatur dengan khusyuk menarik banyak penyembah dan orang ramai untuk berpartisipasi dengan penuh semangat, merasakan suasana perayaan yang kuat dan berkongsi kegembiraan Dharma. Hari Wesak adalah hari bagi umat Buddha untuk memperingati kelahiran pencerahan dan nirwana Buddha Shakyamuni. Untuk meraihkan festival Wesak tahunan, Temple Dongzhen akan mengadakan beberapa siri aktiviti pada hari ini. Program perayaan festival Wesak Temple Dongzhen berwarna-warni, termasuk pesta bazar vegetarian, Yulin berdoa untuk berkah, Wesak memandikan ritual Buddha, pertandingan bakat anak-anak dan pertandingan nyanyian muzik manusia. Banyak penganut yang taat dan orang-orang telah datang ke Temple Dongzhen untuk menyembah dan memandikan Buddha satu demi satu pada pukul 8.30 pagi. Dan banyak dari mereka mempunyai rakan India untuk turut berserta. Setiap orang tanpa memandang usia menginginkan permintaan belas kasihan, memandikan Buddha dengan hati yang saleh dan dipenuhi dengan kegembiraan Dharma. Fort Guangshan terletak di Bandar Jenjarum, Selangor. Ia adalah yang pertama berkembang dan mengadakan Festival Tanglong Musim Semi Festival pada tahun 2004. Setiap tahun, ia menggunakan ciri-ciri yang berbeza sebagai tema Festival Tanglong. Festival Tanglong Tahun Baru Cina Perdana Menteri juga mengunjungi kuil Tozen pada hari pertama kalender lunar pada tahun 2006. Ini juga merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama yang meraihkan festival ini bersama-sama dengan orang-orang di kuil Buddha semasa Tahun Baru Cina. Menyoroti makna mendalam pertukaran agama dan hidup bersama yang penuh keharmonian. Pada tahun 2007, Temple Dongzhen juga dipilih sebagai salah satu tarikan pelancongan Buddha yang sangat utama dalam tahun pelancongan Malaysia dan juga akan bersama-sama mengadakan majlis perasmian Tahun Baru Negeri ini dengan Kerajaan Negeri Selangor pada hari ketiga Tahun Baru Cina. Di samping itu, aktiviti Tahun Baru Cina tradisional telah menarik banyak 3 etnik utama di Malaysia untuk menonton, melawat dan
belajar. Ini terbukti berbilang budaya di Malaysia kerana kita semua satu keluarga. Sekian, terima kasih. Ya, laporan yang sangat jelaskan dan membawa daripada itu Cik Nishantini. Selanjutnya, kita akan memasukikan agama yang kedua. Kumpulan ini membentukkan masyarakat semasa berlakukannya wabak dan banjir. Sekarang, marilah kita mendengarkan masyarakat agama ini yang amal. Majlis ini, mereka pun ada tujuan juga. Tujuan mereka ialah amal, bantuan orang susah, pendidikan untuk berceramah, kemasyarakatan untuk menggotong royong, infrastruktur untuk membesarkan majlis bagi keselesaan orang ramai. Sekarang, saya mempersilakan Cik Nisa untuk membuat laporan. Silakan Cik. Selamat sejahtera kepada Puan Huda dan rakan-rakan. Saya akan membentangkan tentang bantuan kemanusiaan dan kemasyarakatan di Masjid Al-Islah Taman Mewah Labis. Okey. Bantuan kemanusiaan seperti yang kita boleh lihat dalam gambar, masjid ini juga mengadakan aktiviti yang bersifat memberi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Okey, seterusnya. Aktiviti yang berteraskan bantuan kemanusiaan ini dilakukan oleh pihak masjid untuk kebajikan masyarakat setempat. Bantuan dari segi barangan keperluan dan wang diberi kepada mereka yang memerlukan. Pihak masjid memberi bantuan dari segi barangan keperluan dan wang kepada golongan yang memerlukan. Dan pihak masjid mendapat bantuan daripada golongan dermawan dan juga hasil penerima tabung masjid. Bantuan keperluan seperti beras, gula, minyak diberikan kepada mereka. Bantuan ini diberi sebagai tanda keprihatinan kepada masyarakat setempat. Selain itu, bantuan diberi bukan sahaja kepada masyarakat yang beragama Islam, tetapi kepada semua agama yang memerlukan. Setiap agama mengajar kita untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat berhati buruk kepada setiap makhluk agar menjadi teladan kepada semua agama. Bantuan kemanusiaan dilakukan agar kita dapat membantu sesama masyarakat ketika memerlukan. Okey, seterusnya. Kemasyarakatan. Pihak Masjid Al-Islah juga mengajukan program gotong royong membersihkan kawasan masjid. Seterusnya. Program ini dilakukan dengan pelibatan masyarakat setempat yang ringan tulang dan sudi membantu membersihkan kawasan persekitaran. Selain daripada itu, program ini dapat menunjukkan bahawa masyarakat sekeliling mempunyai sifat tolong-menolong antara satu sama lain. Di samping itu, sifat bekerjasama boleh dipupuk melalui aktiviti ini. Sebagaimana yang dianjurkan oleh pihak masjid, aktiviti gotong royong mengemas kawasan masjid dilakukan agar sifat kerjasama antara masyarakat dan sekaligus merapatkan lagi silaturahim antara kaum. Aktiviti ini disambut baik oleh masyarakat setempat kerana mereka memberikan kerjasama yang baik serta sifat toleransi antara komuniti. Aktiviti-aktiviti ini juga harus diteruskan bagi menjaga silaturahim antara masyarakat supaya memupuk budaya penjagaan kebersihan antara komuniti. Terima kasih. Baik, laporan yang sangat jelas ini. Sekarang kan saya mempersilakan itu Cik Azlina untuk memberikan laporan. Silakan Cik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Huda dan rakan-rakan. Masjid memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di kalangan masyarakat. Kemudahan yang disediakan di masjid memberikan orang ramai menunaikan tanggungjawab sebagai orang Islam di samping melaksanakan aktiviti keagamaan di masjid. Next. Masjid adalah tempat yang paling tenteram, harmoni dan sesuai bagi pendidikan dan penyampaian ilmu. Masjid menjadi tempat belajar dan mengadakan latihan amali mengenai ibadat seperti mengambil wuduk, sembahyang, mandi mayat, bersuci dan lain-lain ibadat fardu ain seperti tempat latihan membaca Al-Quran, bacaan Yasin, bertadarus dan khatam Al-Quran. Masjid ini juga menjadi tempat syarahan, sambutan majlis Maulidur Rasul, ceramah akademik, kem motivasi dan kuliah agama, terutamanya selepas sembahyang maghrib dan subuh. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Laporan yang sangat jelas. Sekarang kan saya mempersilakan itu Cik dulu untuk membuatkan laporan seterusnya. Silakan Cik. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera Puan Huda dan rakan-rakan. Okey, untuk Majlis Al-Islah, Majlis Al-Islah melantik ahli-ahli jawatan kuasa yang terdiri daripada penduduk sekitarnya dan pihak majlis juga menggalakkan setiap ahli mereka aktif dalam setiap aktiviti masjid, terutamanya dalam mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu mencegah kepada berbuat menyeru kepada berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan jahat. Antara aktiviti yang dijalankan di situ ialah penduduk di sana saling menghadiri majlis perkahwinan berlainan agama. Next slide.
Majlis Perkawinan Berlainan Agama juga menghadiri perayaan-perayaan penduduk yang berlainan agama. Antaranya Christmas, perkahwinan, dan juga perayaan lain. Ahli jawatan kuasa masjid juga bertanggungjawab untuk memastikan infrastruktur masjid sentiasa diperbaiki demi menjaga keselesaan penduduk sekitar. Penduduk agama lain juga dialu-alukan untuk menghadiri aktiviti yang berlangsung di masjid, contohnya aktiviti gotong royong yang diadakan setiap bulan dan dihadiri oleh penduduk bukan Islam. Maka kesimpulannya, hal ini membuktikan bahawa penduduk dalam sebuah komuniti yang mempunyai lebih daripada sebuah agama boleh saling memenuhi keperluan sesama, sekaligus membuktikan bahawa rakyat Malaysia ialah rakyat yang boleh hidup dalam keadaan toleransi, aman dan harmoni. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih semua rakan-rakan Bulan. Sebelum forum kami berakhir, di sini izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk semua. Akhir bulan melepas gaji untuk membeli ketupat. Rajin-rajinlah solat dan mengaji. Janganlah lupa puasa dan zakat. Baik, sampai sini forum kami malam ini. Sekian. Rakan-rakan, semua tolong bukakan kamera. Baik, kami menggunakan Sahabat Maju Jaya berkhidmat kepada negara Malaysia. Bye. 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 Thank you everyone. Thank you. Thank you.